Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi kita di dalam pembelajaran asas tajuk Al-Quran siri yang ke-29 dan siri yang ke-30. Nampaknya kita hampir habis, tinggal satu lagi huruf hijaiyah selepas habis siri-siri ini, iaitu sesi kita mengenali kriteria, makhraj dan sifat serta belajar bagaimana nak menulis huruf hijaiyah yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik, siri yang ke-29 ini kita mengenalkan kita kepada huruf yang ke-27 iaitu huruf Ha, iaitu huruf Ha. Jadi sebelum kita teruskan, saya mohon supaya mereka yang belum subscribe tolong subscribe supaya dapat terus mengikuti pelajaran kita ini sehingga kita khatam Quran, insya-Allah, kalau panjang umur saya. Dan kemudian kita share dengan kawan-kawan, iaitu like dan share dengan kawan-kawan supaya kawan-kawan yang lain juga dapat belajar. Bukan saja untuk orang Islam, anak-anak orang Islam, tetapi untuk mereka yang berminat, orang-orang yang bukan Islam yang berminat nak mengetahui bagaimana Al-Quran, bagaimana tulisan yang terdapat Al-Quran dan isi Al-Quran, insya-Allah bagaimana membaca Al-Quran. Dan kita teruskan dengan penjelasan tentang huruf yang ke-27 ini, iaitu huruf Ha. Baik. Huruf Ha ini kita belajar dulu bagaimana menulisnya, iaitu huruf Ha. Saya padamkan dulu sini, iaitu kita buat garisan dulu supaya sebagai panduan kita nak menulis. Kalau ada garisan ni senang sikit. Baik, Ha ni maknanya berada di atas garisan, iaitu kita mula daripada kiri bawa ke kanan separuh bulat, kemudian kita bulatkan masuk ke dalam dan keluar. Itu cara buat huruf Ha. Lagi sekali saya tunjukkan, iaitu dari kiri bawa separuh bulat, kemudian bulatkan sekali bulatan dan lepaskan daripada bulatan tersebut dan lepaskan ekor dia, begitu. Iaitu begitulah bentuk huruf Ha. Kemudian Ha ini mempunyai dua nama, satu Ha dan satu Ha. Baik. Oleh kerana huruf Ha juga sebelum ini, iaitu huruf yang ada di tengah halqum tu menggunakan ejaan yang sama, iaitu HA, menggunakan yang sama, maka saya nak bezakan antara Ha dengan Ha, iaitu saya tandakan garis di bawah huruf H itu. Itu menunjukkan bahawa ia adalah mewakili huruf Ha yang keluar di pangkal halqum. Baik, kita pergi pada kriterianya. Ia mempunyai dua nama, iaitu Ha dan Ha, dan boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Maknanya dia boleh bersambung di sebelum dan selepasnya, di belakang Ha, di depan Ha, ataupun sebelum Ha ataupun selepas Ha, kita sebut begitu. Jadi dia adalah tidak bertitik, tidak menerima titik. Kita perhatikan tidak ada titik. Baik, kita pergi pada yang paling penting, iaitu makhraj huruf. Di mana dia keluar? Huruf Ha ni keluar di mana? Di sini saya tuliskan, iaitu dia pangkal halqum. Itu yang saya dapat bagi tahu tentang apa yang saya belajar. Itulah saya sampaikan kepada tuan-tuan, iaitu Ha bermula daripada pangkal halqum. Betul-betul pegang bawah halqum yang berbonjol tu, sebut Ha. Ha. Jadi kita akan rasa getaran bunyi Ha tu di pangkal halqum. Baik. Pergi kepada sifat. Paling penting juga sifatnya, iaitu hamas, nafas kita terlepas. Kemudian rakhawah, suara juga terlepas. Kemudian istifal, pangkal lidah tidak terangkat apabila kita menyebut huruf Ha ini. Dan infitah, antara lidah dengan langit-langit pun terbuka semasa menyebutnya. Kalau kita tak terbuka, dia tak berbunyi. Baik, ismat, tertegah daripada segera terkeluar huruf Ha. Jadi oleh itu kita ulangi sekali lagi, saya ulangi. Huruf yang ke-27 huruf hijaiyah ialah huruf Ha, iaitu kalau kita eja, bunyinya iaitu HA. Tapi HA ni sudah digunakan masa mengeja huruf Ha. Itulah kelemahan huruf Rumi ni, dia tak dapat menceritakan tentang huruf-huruf itu semua sekali. Baik,
Jadi saya tandakan garis di bawah H itu menunjukkan dia tanda mewakili huruf H, iaitu huruf yang keluar daripada pangkal halqum. Baik. Dia tadi boleh bersambung, mempunyai dua nama, boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya, seperti yang saya dah tandakan ni. Kemudian dia adalah huruf yang tidak menerima titik. Kemudian mahraj pangkal halqum, mahraj dan pangkal halqum sifatnya hamas, nafas terlepas, berangin. Dan kedua, rakhawah, suara juga terlepas. Kemudian istifal, pangkal lidah tidak terangkat masa menyebut huruf H. Kemudian infitah, antara lidah dengan langit-langit terbuka semasa menyebut huruf H. Dan ismat, tertahan, tertegah ataupun tertahan daripada segera terkeluar huruf H semasa kita menyebutnya. Dan itulah saja penjelasan tentang huruf H, iaitu huruf yang ke-27. Dan kita pergi kepada siri yang ke-30, iaitu berkenaan dengan, saya simpan dulu. Baik, iaitu huruf yang ke-28, iaitu huruf hamzah. Seperti alif, iaitu seperti alif sebelum ini kita belajar pada mula-mula, A-L-I-F, alif. Dia juga ada suku kata, dua suku kata. Satu A, satu lif. Semasa kita belajar alif, iaitu A dengan alif. Hamzah pun begitu juga, dia mempunyai dua suku kata. Satu ham, kemudian yang kedua suku katanya zah. Hamzah. Jadi dia mempunyai dua suku kata. Apabila menyebut hamzah, kemudian dia mempunyai satu nama sahaja. Dan kemudian dia yang paling berbeza dia dengan 28 huruf yang lain, iaitu dia tidak boleh bersambung secara mutlak, sama ada sebelum ataupun selepas. Itu huruf hamzah, berlainannya. Kemudian hamzah kita perhatikan dia memang tidak ada menerima titik. Kemudian makhrajnya juga di pangkal halqum, sama dengan huruf H tadi, iaitu bawah halqum kita. Itu panggil pangkal halqum, di mana huruf hamzah keluar di sana, pangkal halqum. Kemudian sifatnya jahar, nafas tertahan pula. Hamzah, tertahan. Hamzah. Bila nak sebut ham, kita terpaksa tutup mulut, dan itu menunjukkan suara dan nafas kita tertahan semasa nak menyebut hamzah. Kemudian itu syiddah, tertahan. Kemudian yang sifat yang ketiga, istifal, pangkal lidah tidak terangkat juga, iaitu infitah, sifat yang keempat, antara lidah dengan langit-langit terbuka semasa menyebut huruf hamzah. Dan juga huruf hamzah juga ismat, iaitu tertegah daripada segera terkeluar. Saya ulangi lagi. Huruf yang ke-28, huruf hijaiyah ini ialah huruf hamzah. Dia mempunyai dua suku kata, mempunyai satu nama. Kemudian hamzah tidak boleh bersambung secara mutlak dan juga tidak menerima titik. Maksud secara mutlak maknanya tidak boleh sambung sebelum atau selepas. Itu saya pangkahkan di sini. Makhrajnya ialah pangkal halqum seperti huruf H, dan sifatnya jahar, nafas tertahan, syiddah, suara juga tertahan. Kemudian istifal, pangkal lidah tidak terangkat semasa menyebut huruf hamzah. Dan juga infitah, antara lidah dengan langit-langit terbuka semasa keluarnya huruf hamzah. Dan ismat, maknanya huruf hamzah ini tertegah, apabila menyebutnya tertegah daripada segera terkeluar. Jadi begitulah tentang huruf hamzah yang dinyatakan, yang kita pelajari. Dan oleh itu kita habis siri yang ke-20 ini. Dan saya mohon supaya tuan-tuan semua, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua dapat meneruskan siri yang terakhir tentang huruf hijaiyah saja, iaitu siri yang ke-31 akan mengikuti selepas siri 30 ini. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi.